Okay, so saya ulang balik Sorry tadi saya tertekan stop share. Okay, kita ada 4 peringkat utama iaitu pertama mengenal pasti candlestick pattern. Yang kedua membuat marking, CBR marking zone. Dan yang ketiga forming pattern yang macam mana yang di forming seperti DH4 ataupun H1 ataupun DM30 ataupun DM15 lah, mana time frame yang kita nak pakai. Okay. Dan yang keempat entry, take profit dan SL yang kita plan. Based pada kita punya pattern yang kita dapat, kita nak entry dekat mana, kita nak TP dekat mana dan SL kita dekat mana. Okay. So untuk pemahaman yang lebih jelas, teknik fiber musang ni, musang CBR, fiber FN CBR ni, sebenarnya kita ada tempat untuk entry dan kita ada tempat untuk take profit. Ya. Mana package kita complete, mana kita nak masuk dan mana kita nak keluar. Okay, so kita detailkan sikit kita punya pemahaman di dalam candlestick pattern. Okay. So okay, di dalam candlestick pattern tadi kita ada engulfing, hidden engulfing dan juga dominant CS. Okay, saya terangkan satu-satu Engulfing CS merupakan reversal CS, iaitu bermulanya retracement di dalam trend atau bermulanya perubahan pada trend. Okay. Engulfing adalah candle, contohnya warna putih adalah seller ataupun bear, datanglah buyer ataupun bullish. Body dia, kita tengok body dia, open seller dimatikan oleh close buyer. Buyer close di atas open seller, bermaksud berlakulah engulfing. Yang berwarna putih adalah seller ataupun bear candle. Ini pada masa sekarang, pada masa ini, seller menguasai market. Seller menguasai market. Tiba-tiba satu datang buyer candle mematikan. Tengok body jangan tengok shadow. Body datang mematikan. Open seller dimatikan oleh close buyer. Lagi besarlah candle buyer. So bermaksud ini adalah engulfing, satu lawan satu. Di dalam musang kita sebut dia sebagai initial break ataupun IB. Kita sebut IB sebenarnya berlaku engulfing. Tapi bukanlah ini confirmation untuk kita kata okay buy, sudah jadi buy move. Tak. Ini adalah petanda awal market nak berubah arah ataupun market mula nak buat retracement. Okay. Kalaulah kita kata engulfing ni adalah satu pattern confirmation, di dalam market kita akan jumpa terlalu banyak benda ni. Bullish streak kita panggil. Dalam bear tiba-tiba satu datang bull mematikan candle bear, kita start layer buy kat sini, akhirnya dia break low. Terlalu banyak dekat market. Keadaan macam ni berlaku terlalu banyak dekat market. So ini bukanlah confirmation untuk kita masuk market. Ini cuma petanda awal. Okey? Petanda awal sahaja. Okey, yang kedua kita pergi kepada candlestick pattern kedua, iaitu hidden engulfing. Hidden engulfing ni dia sama macam engulfing tadi, tetapi bearish candle ataupun seller candle ni dimatikan oleh beberapa candle buyer. Mengambil masa yang lama untuk mematikan satu candle seller. Buyer mengambil masa terlalu lama. So pattern yang macam ini, keadaan macam ni kita sebut apabila muncul saja candle bull ni close di atas candle seller open ni, bermaksud candle seller ni dah dimatikan. 1, 2, 3 candle matilah seller ni. So ini juga dipanggil IB ataupun initial break di dalam musang. Cuma dalam bentuk hidden engulfing. Okay. So kita tengok contoh lagi. Ini kita selalu jumpa dekat market. Hari-hari akan ada benda ni. Tetapi dianya merupakan petanda awal, bukannya confirmation market nak berubah arah, bukan confirmation. Cuma petanda awal sahaja.
So kalau kita tengok terlalu banyak 1, 2, 3 mati candle bull. 1, 2 mati candle bull. Okay. 1, 2, 3 mati candle bear ni. So ini adalah initial break. Di dalam CBR dia sebut initial break. Initial break, initial break, initial break. Bukannya confirmation. Confirmation nanti kita akan masuk kepada CB1 nanti. Okey. Yang ketiga dominant CS. Dominant CS merupakan pengantara candlestick. Pengantara CS sama ada untuk meneruskan trend ataupun membuat reversal. Dia menghampiri hidden engulfing, lebih kurang. Ianya merupakan penentu untuk retracement di dalam trend. Dominant CS juga amat berkait rapat dengan hidden engulfing. Ini yang saya cakap tadi. Dia berkait dengan hidden engulfing. Kita tengok contoh dia. Okay. Kalau di sini kita tengok apabila berlaku bull, tiba-tiba lepas bull ni, next candle dia cuma duduk bermain di dalam badan dia saja. Tak keluar daripada badan dia ni. So yang inilah dikatakan dominant CS. Ini. Definisi dominant CS ialah di mana sesuatu CS di mana candle selepasnya cuma bermain di dalam badan dia sahaja. Satu CS di mana candle selepas dia cuma bermain-main di dalam badan dia sehinggalah dia breakout ke atas. So ini bermaksud continue trend. Kalaulah kata dia breakout ke bawah, bermaksud di dalam CBR dia disebut sebagai hidden engulfing. Close di bawah, bear ni close di bawah ni, dia jadi hidden engulfing. Petanda awal market nak turun. Tetapi dia continue naik ke atas. Okay. Buat lagi satu dominant CS, bermain lagi di dalam badan dia dan pecah ke atas. Pada masa ni, dominant CS ini merupakan continuous trend. Trend tengah up. Okay. Tak ada reversal yang berlaku. Tak ada candle yang dimatikan pun. Tak ada dominant yang dimatikan pun. Sesiapa yang buy a sell dekat sini tak ambil, aniaya. Okay. Sebab apa? Tak ada petanda awal pun tak ada untuk turun. Okay. Kita tengok contoh kedua. So dekat sini kalau kita tengok mana dia punya dominant CS. Dominant CS adalah yang ini. Satu candle di mana candle selepas dia bermain dalam badan dia 1, 2, 3. Tak mampu close di atas body dia ni. Tak ada initial break berlaku kat sini untuk naik. Akhirnya market pecah low. Buat lagi satu dominant CS ini, naik. Tak mampu juga nak matikan CS ni, akhirnya pecah low. So kita tahu dominant CS ini merupakan continuous trend, bukannya initial break untuk melawan arah. Initial break adalah untuk melawan arah, ending trend. Permulaan perubahan trend ataupun permulaan retracement dimulakan dengan initial break. Sama ada hidden engulfing ataupun engulfing. Okey, jelas? Okey? Saya teruskan ya. Ada soalan tadi tanya ialah berapa minima CS untuk validkan dominant CS tadi? Berapa minima? Dari segi kategori berapa minima di dalam badan didefinisikan di sini adalah apabila ada sesuatu candle minimum 3 candle berada di dalam badan dia. Kalau candle ketiga start daripada dalam badan keluar bermakna itulah adalah dominant. Kalau dua batang sahaja bermaksud satu dalam badan, satu lagi separuh dalam badan, separuh dah pecahkan keluar, bermaksud ini bukan dominant. Pemahaman sama, kekuatan berbeza. Bermaksud apabila berlaku jarak dia nak pergi dekat M1 dengan jarak dia nak pergi dekat H4 berlainan. Lagi satu, apabila pattern berlaku di H4 dengan pattern berlaku di time frame yang lebih rendah, kekuatan duduk pada H4 dan ke atas. Okey. So kita pergi ke sikit chart ke
Semasa penurunan ni berlaku, untuk naik ni dikategorikan sebagai bear, inilah bear paling bawah, berhenti. Tak ada lagi mampu candle bear yang turun pecah pada low ni, ya. Dan naik pecah ke atas. Ini bermaksud berlakunya dominant break di sini. Berlaku initial break di dalam keadaan dominant break. Untuk naik ke atas. So di sini kalau kita tengok dalam keadaan bear yang mana CB1-nya tak ada support resistance dekat tengah sini, bermaksud pullback ini adalah bermaksud ini kenaikan adalah sekadar pullback. Okey. So kini di sini saya tunjukkan screenshot ni untuk mengenal pasti dominan. Adakah ini dominan? Apakah kategori ini? Apakah kategori ini? Ya. Yang ini adalah hidden engulfing tetapi bukan kategori dominan sebab 1, 2 dah pecah. Okey. Tapi yang ini 1, 2, 3, 4 pecah. Dia mesti berada di dalam ni 1, 2 dan 3 sepatutnya. Baru dia boleh dikira sebagai dominan. Ini 1, 2 dah pecah. Dia patutnya 3 yang memecahkan dan okey. Dia kategorikan sebagai dominan. Kalau 2 dipecahkan bermaksud itu kategori CB1. Beza dia adalah apabila kita nak tarik fiber untuk TP. Ya. Dekat entry tak ada masalah. Entry tak ada masalah ya. Cuma beza semasa nak tarik fiber untuk TP. Nak kena pasti dia kategori apa? Kategori dominan ataupun kategori CB1. Okey? So yang ini kita kena pasti dia sebagai kategori dominan. Yang ini kategori untuk turun kategori dominan. Yang ini kenaikan, yang ini adalah kategori direct. Engulfing direct. Ini kategori CB1, CB1. Okey? Yang ini kategori CB1. Ya. Yang ini naik kategori CB1. Okey. Ini satu dominan yang besar. Turun. Kalau kita tengok di sini, tak ada pun yang mampu untuk memecahkan dia. So yang ini dipanggilkan dominan, akhirnya pecah ke bawah. Dominan untuk continue trend. Kalau trend daripada atas, ini adalah dominan untuk continue trend, pecah low. Okey. Yang ini kategori dominan. Okey. Yang ini kategori CB1. Okey. So kita dah tengok ya dekat sini dekat market nak kenal kategori yang dominan saja. Yang kategori CB1 saya akan terangkan kemudian. Dia berlaku engulfing saja tapi 2 candle saja di dalam ini kategori CB1 masa nak tarik fiber. Kategori 2. Di dalam fiber dia kategori 2. Yang kata ada 3 ke atas ni di dalam fiber kategori 1. Cikgu Zul dah ajar minggu lepas. Apa beza kategori 1 dengan kategori 2. Nanti saya akan jelaskan apa itu CB1. Sekarang ni saya nak terangkan apa itu dominan dan beza bukan dominan dan ini adalah dominan break. Ini bukan dominan break. Tadi ada tanya kan berapa candle? Satu candle dalam dia ada 1, 2 pecah keluar. Tak cukup syarat untuk kita tarik fiber sebagai kategori dominan. Tak cukup syarat. So, kalau tak cukup syarat ini kategori dominan, dia bermakna kategori 2 iaitu kategori CB1. Okey? Si kategori CB1 kita akan terangkan kemudian.
Saya nak bagi tunjuk kat sini yang mana cukup syarat untuk dominan. Okey, ni cuba sebagai satu contoh candle bear 1, 2 dah pecah. Ini bukan kategori dominan. Okey. Yang ini satu candle 1, 2, 3, 4 pecah. Dia 3 dan ke atas ya. Ini adalah kategori dominan semasa nak tarik fiber. Tetapi di dalam CBR dia tetap panggil IB. Ini pun IB, ini pun IB. Kategori itu beza semasa nak tarik fiber saja. Ya. Okey. Okey. So, saya nak masukkan ke CB1. CB1 ni ibarat kita sentiasa Okey, saya ambil contoh dekat sini. Contoh kenaikan yang ini. Okey. Paling low dalam grup ni berlakulah initial break di sini. Okey. 1, 2 CS. 2 CS dia 1, 2 CS. Terus pandang ke sebelah kiri, ada tak atas dia ni resisten. Resisten maksudnya kalau candle tengah bear, dia candle bull. Yang ini adalah CB1. Ini adalah line CB1. Candle ni yang datang memecahkan CB1. Okey. Yang ini kategori CB1. Bukan kategori dominan. Okey. Tetapi market nak bergerak, dia sama ada dominan ke, sama ada CB1 ke, dia nak bergerak, CB1 tetap kena pecah sebab itu adalah pintu market bergerak. Ya. Contoh yang ini ini kenaikan disebabkan oleh dominan. Bukan disebabkan oleh CB1. CB1 berada di, kalau kita tengok sini, CB1 berada di sini. Ya. Kenaikan ni adalah sementara, kita tahu. Kalau sampai kat sini, dia pecah sini, barulah turun untuk buy. Ya, barulah turun untuk buy. Tapi kenaikan ni disebabkan oleh dominan sahaja, retracement. Okey. Tak ada CB di sini kecuali di atas sini. Ya. Yang untuk naik kalau kat sini kalau di sini berlaku initial break, CB-nya berada di sini. Pintu untuk naik berada di sini. Ya. Candle ni yang memecahkan dia. Candle ni yang memecahkan. So berlaku kenaikan. Ya. Sebab pintu dia ni dah dibuka. Yang ini untuk turun kategori angle bukan dominant break, kategori engulfing biasa, IB biasa. CB berada di sini. Pecah saja yang ini, naik balik untuk sell. Ya, naik balik untuk sell apabila ni pecah. Sebab CB sudah pecah. Ya. Dan market terus turun. Yang ini nak naik, CB dipecahkan di sini dan dia boleh naik. Okey. Okey. Istilah CB itu sebenarnya datang daripada pergerakan market. So saya mungkin dah terlalu jauh kot ni. Sekarang saya bercerita entry level 2. Saya dah skip entry level 1 sebab minggu lepas kita dah bercerita pasal level 1. Kepada sesiapa yang tertinggal entry level 1 ni, boleh refer kepada webinar Sharp 1 nombor 1. Webinar Sharp 2 ni kita start dengan entry level 2. Okey. Okey. So saya tengok, ambillah contoh di mana-mana contoh kita ambil. Contohlah kat sini. Dalam perjalanan turun ini, candle paling tinggi bull ini dimatikan. Okey. CB berada di sini. Okey. CB berada di sini. Okey, market turun, tak ada masalah.
Dalam perjalanan turun ni, untuk naik mana CB dia? Yang ini buat pattern, ada berlaku initial break untuk naik. Tapi CB berada di sini. Akhirnya break low. Yang ini berlaku lagi kenaikan. CB dia berada di sini. Akhirnya break low. Berlaku lagi kenaikan. CB berada di sini. Akhirnya break low ke tak? Tak mampu nak break low. Dia turun ni, naik, CB berada di sini, turun balik tak mampu break low, dia naik, pecahkan CB. CB ni dimatikan. Okey. So di sini sepatutnya apabila pecah saja yang ini, turun balik ni, kita akan mencari entry untuk buy. Kita akan mencari entry untuk buy. Sebab kenaikan ni menyebabkan CB1 dimatikan. Ini mematikan dia. Okey. Tengok lagi Saya tengok kat sini. Dalam perjalanan turun, dalam perjalanan turun, initial break berlaku di sini. CB berada di sini. Mati. Dan turun. Untuk naik, ni pintu pintu perjalanan. Dia pecah. Untuk naik, ada pattern dah kat sini. Untuk naik, lebih kurang ada pattern. Naik. Yang ini, ada candle terbalik arah di sini. Tetapi tak boleh guna dia sebab dia sama level dengan IB. Sama level dengan zone hijau kita ni, tak boleh pakai. Sama level dengan candle yang dimatikan, tak boleh pakai dia. So kena tengok yang atas dia, yang ini. Berlaku kenaikan, CB tak berjaya dimatikan. Akhirnya break low. Untuk kenaikan yang ini pula, CB berada di sini, turun break low. Naik yang ini, CB berada di sini, turun break low. Akhirnya, candle ni paling bawah merah, naik dalam bentuk dominan, 1, 2, 3, 4, 5 pecah. Di mana CB1 untuk naik? Dominan beritahu kita dah ni, nak ada untuk tarik fiber dah boleh dah. CB1 berada di mana? Sini ke CB1? Bukan CB1 ni sebab sama arah dengan candle yang dimatikan, tak boleh. CB1 mesti di sebelah kiri atas. Ini CB1 dia. So candle yang sama yang memecahkan dominan, candle ni juga yang mematikan CB1. Okey. Entry kita berada di zone body paling bawah. Tak kira bull ataupun bear. So ini adalah entry. Buy. Okey. Apabila CB1 dimatikan, turun bagi entry dan market bergerak. Yang ini adalah candle musang. Buat dua kerja dalam satu candle. Dia pecahkan dominan, dia juga pecahkan CB1. Okey? Di sini sama juga, kalau kita tengok candle dimatikan, CB1 berada di sini. CB1 berada di sini. IB berada di sini. Terus perjalanan turun. Nak naik ni CB1 ada di sini, turun break low. Nak naik CB1 berada di sini, turun break low. Akhirnya sampai ke bawah sini. Nak naik ni mana CB1 dia? Pandang sebelah kiri atas. Ini CB1. Ini memecahkan dia. Okey. Apakah maksud CB1 sebenarnya? Apakah maksud CB1? Market bergerak di dalam bentuk A,
B, C. A semula, B, C. A semula, B, C. Akhirnya pada penghujung bawah ni, low ni, dia buat satu kenaikan yang memecahkan point B sebelum. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Akhirnya naik ni memecahkan B sebelum. B sebelum ni adalah CB1. Yang ini menjadi CB2. Yang ini menjadi CB3. Okay? So zone untuk kita masuk adalah di zone body paling bawah ataupun zone shadow A. Dua tempat. Ya. Yang ini kita sebut sebagai EL2, EL9. Entry level 2 yang di sini adalah entry level 9. A sebelum. Ini EL9 adalah head and shoulder ya. EL2 initial break. Dia patah balik ke initial break. Contoh dia yang patah balik ke initial break. CB1 dimatikan di sini. Body paling bawah di dalam initial break adalah body ni yang biru. So ini adalah entry zone. Okay. Okey, sehingga sekarang boleh faham tak? Akak ni semua jelas, cuma ada soalan-soalan yang sikit-sikit je lah. Rasanya memang sangat clear cikgu Bahar tunjuk tadi, jadi semua orang jelas. Cuma ada yang nak confirmkan iaitu kalau macam mana, ada yang tanya tadi macam mana nak entry buy bila dah break CB1 and retrace. Rasanya mereka dah jelas lah, tunggu di initial break lah. Jadi ada juga ada yang tanya soalan dan terjawab sendirilah. Cuma ada yang nak confirmkan, bolehkah dikatakan CB1 tu ialah SNR terdekat? Itu soalan ni. Adakah CB1 tu dikatakan SNR terdekat? Tadi boleh dikatakan, tapi SNR ada dua tadi. Kalau yang sama aras dengan initial break, tidak boleh disebut sebagai CB1. Walaupun dia SNR, tapi dia bukan CB1. Okey, contoh saya tunjuk ya.
Di sini paling cantik contoh. Dalam penurunan ini adalah CS paling bawah. Ya, ini CS paling bawah. Bear paling bawah dia dalam bentuk dominan. Ya. Yang ini tidak dianggap sebagai CB1 walaupun dia SNR terdekat. Ya. CB1 mesti berada di atas candle yang dimatikan. Ya. Sebab apa yang ini tak boleh? Sebab dia sama aras dengan kita punya IB. Tak boleh anggap dia sebagai CB1. SNR yang menjadi CB1 adalah SNR ini. Yang ini tak boleh pakai. Walaupun dia juga SNR. Ya. Yang ini CB1 dan yang ini CB2. Ya. Biasanya pecah CB1 dia bagi entry, pecah CB2 dia bagi lagi sekali entry. Ya. Di zone yang sama. Yang ini kita panggil entry 2 dan selepas pecah CB2 dia datang balik, ini adalah entry 3. Eh? Di dalam material dia saya tunjukkan di dalam material. Kita nak mengenal pasti CB1 dan CB2 di mana entry point. Okey. Dalam penurunan yang berlaku di sebelah sini, ya, nak naik satu height, dia turun, body ya, tengok, jangan tengok shadow, tengok body. Ni body dia paling low dalam bentuk dominant, naik, dominant tak berjaya dimatikan. Dia turun, body dia ada lagi low pada body dominant. So yang ini dah tak boleh pakai sebagai body paling bawah. Yang ini jadi body paling bawah pula. Dia naik, berlakulah 1, 2, 3, dominant pecah. Dominant pecah, dia naik lagi, memecahkan CB1. Okay. Pecah CB1, dia terus turun bagi entry. Ini adalah entry 2. Okay. Entry di sini adalah entry 2. Naik dan naik, pecahlah CB2. Yeah. Pecah CB2 di H4 bermaksud di daily pecah CB1. Okey. Pecah CB2 di H4 bermaksud di daily pecah CB1. So, yang turun ni selepas pecah CB2 H4 sebenarnya dia bagi entry level 2 di daily. Tapi di H4 dia entry level 3. Okey. So perhatikan candle dia. Saya tunjuk yang tak retest ya. Saya tunjuk contoh yang tak retest. Ada tak yang tak retest? Okey. Berlaku initial break di sini. Candle bear ni dimatikan. Okey. CB1 berada di sini dan CB2 berada di sini. Tak turun test. Tak turun test. Entry 2 tak muncul di sini. Entry 3 pun tak muncul di sini. Ya. Kita menunggu, kita mengharapkan dia datang balik untuk naik. Betul. Tapi tak datang. Ya, tak datang. Kita ada entry lain sebenarnya yang kat sini yang akan membantu kita. Tetapi saya nak beritahu kat sini, apabila katalah candle ni tak datang kat sini sekarang, dia dah naik dan naik terus, tunggu juga akhirnya akan datang, tempat ni akan menjadi satu tempat yang kuat untuk kita entry ya. Satu zone yang kuat untuk kita buat entry. Tunggu sebab dia dah pecah CB1 pecah. Di daily ataupun di week dah pecah, dia datang balik, dia merupakan satu zone yang kuat. Contoh dia datang balik di mana? Berlaku di sini dia datang balik bagi entry. Bergerak lagi jauh sebab kenaikan ni dia pecahkan CB. Banyak CB dia pecahkan. Dia turun balik ni, zone ni merupakan zone yang kuat untuk buat entry. Contoh yang berlaku baru-baru ini. Contoh yang berlaku baru-baru ni. Yang berlaku di sini. Ini zone IB. Market turun dan pecahlah CB1 di sini. Pecah CB1 CB1 pecah.
CB2 berada di sini juga pecah. Okay. Market turun di dalam keadaan ABC. Sebelum memecahkan CB1 dia buat ABC. Point B merupakan satu zone yang kuat. Ya. Zone ni jangan lepaskan peluang apabila dia datang balik. So ini adalah entry untuk selepas CB2 pecah, dia naik bagi entry di sini. Perjalanan dia lagi jauh. Okay. Yang penting sekarang kita nak kena pasti kat sini saja. Pecah. Tunggulah dia naik. Okay. Tunggulah dia naik. Sebab dia dah buat pattern di sini. Pecah CB1. Memang dia tak datang terus. Tak ada rezeki pada masa ni. Pada masa ni tak ada rezeki. Kalau kita tengok by week, ni kalau di H4 ni weekly. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu baru hampir nak sampai sini. 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu baru sampai. 2 bulan. Tapi pattern dah buat di sini. Naik test di sini. Di dalam pattern yang besar ni bermaksud daily dah pecah CB1, CB2. Di H4 ni kita boleh buy, boleh sell, boleh buy, boleh. Tapi di zone ni merupakan zone yang kita menunggu untuk swing. Okay? Menjawab tak soalan tadi? Yang kenapa tak naik test entry 1, entry 2? Direction kita adalah di H4. Ya, dia boleh digunakan untuk semua pair. Tapi ketepatan dia cuma 80 hingga 90%. 70 hingga 90%. Bukanlah kata 100%. Akan ada fail signal. Janganlah disebabkan satu fail, kita cakap total tak boleh pakai. Tak. Akan ada false signal. Akan ada Benda tu market bukan kita yang kontrol. Tapi based pada analisa yang lepas, apabila pecah CB1, market akan bergerak. 10 kali trade, 7 ke 8 kita punya. 2 akan kena SL. Pertama sekali, Pertama sekali, ni saya nak cerita pasal entry level 4. Entry yang saya memang cukup familiar. Sekarang ni kalau kita tengok entry 4 ni dia yang mengawal trend. Sebagai contoh kat sini ada entry 4. Saya tunjuk dalam ni dalam material lagi senang. Ni. So kena berhati-hati dengan ni, walaupun CB1 pecah. CB1 pecah kita nak melawan trend. Entry 4 ni dia follow trend. Apabila ada momentum berterusan, ini cerita definasi entry 4 Entry ni yang saya cukup pegang. Entry yang banyak boleh buat duit. Apabila ada momentum berterusan, bull, buat bear 1 ataupun 2 dan pecah ke atas. So, yang bear 1, 2 ni datang daripada A-nya, A, B dan C. A-nya adalah momentum berterusan, 3 candle dan ke atas. Pullback dia adalah CBRT. Dia kawal trend. Walaupun ini turun ni, pecah CB1. Selagi mana mamak ni tak pecah, jangan lawan. Sama tak pattern ni dengan yang berlaku dekat AU? Sama tak? Naik. Pullback, pecah atas. Yang ini buat IB, turun pecah CB1. Tak lepas CBRT, naik pecah atas. Kita tengok dekat AU tadi. Ini apa? 1, 2, 3 CS. Pullback, pecah atas. Yang ini merupakan CBRT zone. Yang ini sepatutnya entry buy. Pecah ni baru kita, dia merupakan CB2 ni sekarang. Pecah ni baru kita cerita naik untuk sell. Sebab apa? Apabila momentum berterusan berlaku, kita tahu dia adalah trend. Dia kawal trend ni, CBR ni yang kawal trend. Ini pecah CB1, turun, tak boleh matikan dia. Dan market tak boleh turun sebenarnya. Sebab itu saya lagi pegang kepada benda ni. Pegang kepada benda ni. Entry 4 ni boleh pegang. Kalaulah kata pecah CB1 dia turun lagi, pecah yang ni naik, kita punya. Candle open daily dia jam 8 pagi. Hash saya gunakan untuk buat decision. Boleh faham tak? Candle daily, sebatang daily hari ni. Esok pagi pukul 8 dia buat candle baru.
candle baru daily dia start pukul 8 pagi. So bermaksud H4 dia tu saya gunakan untuk buat decision. Sama ada breakout ke, tak breakout ke, CBRQ ke, saya akan base kepada candle di candle daily yang jam open dia pukul 8 pagi. Saya tengok H4 dia. Okay. Ada candle daily dia bertukar jam 5 pagi, ada yang 6 pagi. So jadi decision kita nak buat susah. So saya setkan CBR ni, saya study dia untuk candle yang bertukar pada jam 8 pagi daily dia. So candle H4 pun akan bertukar 8 pagi lah. Okey tak? Bull, bull, bull. Bear, bull. Yang ini jadi CBRQ. Dia tahan dulu market. Ya? Yeah? Dia mesti tahan dulu market. Ya? Yeah? Yang ini tak boleh. Sebabnya A1, 2. Pullback. Dia tak cukup syarat. Ya? Yeah? Yang ini boleh sebab 1, 2, 3. Bear, bull. Yang ini boleh entry buy di sini. Ya? Yeah? Candle close di bawah ni, dia juga merupakan CB1 sekarang. Momentum berterusan, dia datang daripada, momentum berterusan ni datang melebihi 3 candle ke atas. Ya? Bukan besar candle tu. Kalau lah bull, 1, 2, 3 bull. Ni 3 candle ke atas lah tu. So yang ini bull pecah ke atas, ini layak menjadi CBRQ. Contoh, dia buat A, B, C. Laku siap close saja candle ni, bermaksud yang ini dah siap jadi CBRQ. Ya? Terus dia bagi entry dekat sebelah tu je. Ni. Ya? Sebab ini adalah momentum berterusan. 1 candle, 2 candle, 3 candle. Pullback sebatang, jatuh pecah ke atas. A, B, C. B yang datang daripada A-nya yang momentum berterusan, B tu adalah B CBRQ. Dia pecah jadi C saja kat sini, boleh terus tunggu untuk buy, continue trend. Okey, kita tengok pula kat sini. Momentum berterusan. 1, 2, 3, 4, 5 pullback. Pecah low. Ini adalah zone CBRQ. Candle biru ni. Selagi mana dia tak dimatikan, market tak boleh naik. Dia duduk kawal trend sekarang. Sini kawal trend. Okay. So kita tengok dekat apa? EU yang berlaku baru-baru ni. Contoh di sini Okey, ada juga soalan Cikgu Bah. Ada juga yang tanya iaitu kalau kita entry di CBRQ, SL kita nak letak kat mana? Stop loss. Tunggu candle close. Jawapan dia tunggu candle close. Bagi saya tunggu candle close. Kalau lah kata ini zone CBRQ, ni zone CBRQ. 1, 2, 3, 4, 5 pullback pecah bawah. Okey? Ni zone CBRQ. Okay. Kalau lah kita masuk di sini, betul lah ni pergi. Pergi. Tak ambil. Naik yang ini balik. Kalau kita masuk juga, kita letak stop loss betul-betul sikit atas ni, kenalah. Sebab candle tak mampu lagi keluar atas ni. Kalau candle dah close di atas ni, position yang ada kerat lah 10-15 pip, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi maksud pula dia, jadi maksudnya stop loss tu kita mesti tunggu candle tu close bagi confirmation dulu. Ya, candle close confirmation. Okey. Sebab shadow ni dia stop loss hunter sebenarnya. Kadang-kadang dah dekat nak export nak keluar candle baru dia buat ekor panjang ke bawah. So kalau candle ni yang naik ni bull dia close di atas zone kita ni. Barulah kita kerak kita punya position. Dia turun sikit keraklah position. Exit dengan minimum cut loss. Okay. Momentum 1, 2, 3 pullback pecah. CBRQ zone.
Yang ini kalau adalah pecah CB1 naik ke atas ke, tengok dulu keadaan kat sebelah ni. Ada tak momentum berterusan? Ya. Kalau dia tak ada, dia terus merah-merah, tak ada biru ni, tak apa. Masalah kalau ada kat tengah ni datang daripada momentum besar, dia jadi penahan trend. Ya, kawal. Okey. So kalau kita tengok dalam perjalanan ni pula, sini menjadi zone CBRT sebab momentum berterusan paling high dan pecah low. Dia akan menjadi satu zone. Dia akan menjadi satu zone tapi tak sekuat yang terbaru. So kalau kita tengok ni sebagai satu zone CBRT, right? Betul? Dia buat A, B, C. Dalam grup ni, CS paling bawah akan menjadi satu zone. Dia pecah sini je tu boleh buy. Tapi kita tengok, ada action tak bila dia sampai? Pecah. Pecah habis kat sini. Tapi di sini dia dah bagi entry. Dia dah buat A, B dan C. Siap je C ni, datang bagi entry. Kalau orang faham, orang akan masuk di sini lah. Kalau kita tak faham, kita akan cuba nak melawan, nak lawan sell. Okay? Kita exit position, sikit je. Daripada kita cuba nak tunggu pattern, boleh nak tunggu pattern, mau tunggu macam ni, nanti saya tunjukkan. Okay. Di sini, apa yang perlu kita tengok, kita nak buy lah contoh pergi ke time frame kecil, 15 minit. Okay. Cari pattern. Bila dia touch saja line ni, pattern mesti berlaku A, B dan C. Okay. Point B ni akan menjadi re-entry zone. Okay. Boleh faham tak? Tapi lambat lah. Sebab kita tahu kat bawah ni CBRT H4, kita baru nak re-entry kat sini. Ini di dalam bentuk IB dia di dalam bentuk hidden dominant break. So kita tahu kalau lah macam ini, market nak ke mana. Saat ni satu zone, pecah dia akan cari 261. Tapi ni di M15 lah. Okey, menjawab soalan tak? Rasanya itu dah menjawab soalan, cuma ada juga soalan-soalan yang saya tengok sama juga. Ada juga yang masih tak clear apa yang dimasukkan dengan break tu. Sebab ada yang masih tanya candle bull tu mesti close atas candle bear ke macam mana ke? Kita tak tengok shadow, kita tengok body. Body mematikan body, jangan pandang shadow dia. Body mematikan body jangan pandang shadow dia. So kalau kita tengok saya lukis ni pun body saja saya ambil. Kalau nak kira sampai ke shadow jangan kita ni. Body saja. Sebab AU, EU, NU dia pair dia yang cukup hormat pada CBR zone. Janganlah trade J nak masuk macam ni, redah tak boleh lah. GJ tak boleh buat macam tu. Kalau pair U je, okey. So kita tengok apa berlaku dekat sini. Dia touching CBRT, apa berlaku di sini? Di time frame kecil. Kita nak market bergerak dalam bentuk ada A, B. Bagi saya bergantung kepada Fibo yang kita tengok.
kita tengok Fibo di 15 minit, nak tengok CBR zone 15 minit tak boleh lah. Kena tengok arah H4. Kalau lah kata jumpa CBR key H4, Fibo belum sampai lagi di level yang kita nak. Contohlah Fibo yang kita market di H4 buat ala ke naik. Lepas tu dia forming CBR key dan naik lagi. Okay. Tiba-tiba kita dapat pattern di 15 minit ke di setengah jam untuk turun. Untuk turun. Kita pun tariklah sampai 261 ataupun 423. Tapi kita tak sedar di tengah-tengah perjalanan tu ada CBR key H4. Itu risiko besar bagi kita. Fiber level ni, fiber punya level dia boleh tarik ke body dan dia boleh pergi ke shadow. Dia dua tempat. So sesuaikan kita punya fiber level tu dengan kita punya CBR zone. Kalau lah ada situ CBR zone, TP kita kena ambil dulu kat situ. Jangan mengharap CBR tu pecah. Okay, boleh faham tak? Jadi maksudnya kita boleh kata CBR tu sendiri berkuasa. Boleh berdiri sendiri tanpa menggunakan Fibo sendiri Saya tak adalah kata boleh berkuasa. Cuma kalau orang yang jenis masuk terus redah macam saya akan ada peak. Cuma banyak dengan sikit saja. Okay? Bila kata dia sentuhlah CBR zone. Contohlah. Ni dalam perjalanan ni saya tengok di H1 lah kata AU AU H1. Sekarang ni AU H1 ni banyak ada zone CBR ni. Cuma key tak key saja. Apabila katakanlah saya masuk di sini, ada entry dia, betul? Di sini ada satu, tapi walaupun bukan CBR key, ni adalah CBR zone. Kalau kita masuk, dia hormat dulu, naik. So akan ada dia punya sebagai masa turun ni pun ada kenaikan. Ini adalah CBR zone. So merangkap untuk kenaikan ni jadi CB1. Contohnya macam itulah. Kalau lah kata kita nak pakai level fiber, kita akan drag macam ini. Berlaku IB, pecah CB1, candle tarik untuk tarik fiber. Betul? So di zone sini kalau tengok di H4 dah merupakan menghampiri 261. Menghampiri 261. Tetapi di H1 menghampiri 261, tapi di H4 ada CBR key. Kita nak TP kat sini ni, bawah ni tak sampai. Tak sampai. Sebab adanya benda ni. Wallahualam, saya tak boleh nak cakap benda ni kata tak boleh turun kat sini, saya tak cakap. Mungkin boleh turun tapi dia kena naik dulu dan turun kat sini. Mungkin. Mungkin market boleh buat, boleh kata macam ini dan dia akan barulah dia cari apa yang kita nak. Maksudnya dia perkataan paling tepat tadi, dia bukan 100% kita kata rela macam tu, tetapi dia mesti hormat dulu untuk balas kejap sementara nak meneruskan perjalanan. Ya. So tempat-tempat ni lah yang saya gunakan untuk scrap. Kalau orang yang nak pakai scrap, saya memang bukan nak cakap share rahsia ke tak, tapi zone-zone ni yang saya akan gunakan. Contoh, apabila berlaku ni, zone untuk menunggu, contoh akan berlaku di sini. Berlaku di sini. Kalau market pecah atas je, kita kata nak pergi terus. Tak pecah, maknanya market akan turun. Ni zone kita. So, jadi kita dah mapping tempat mana sebenarnya kita nak masuk. Dalam tengah-tengah candle macam ni, tak adalah. So, kita akan menunggu dia. Contoh, macam turun banyak macam ni kan. So, dalam zone-zone, macam mana nak cakap Okey, contoh, zone kosong. Zone kosong pecah, ni CBR key lah ni. Okay. Ni CBR key ni Ini saya kata tadi CBR key pecah. Kita buy ni. Buy. Pecah bawah. Naik balik masa ni kita exit ni. Masa ni kita exit position. Kita tahu CBR key dah pecah. Masa ni kita exit position. Sebab apa? Bila dia break out, dia akan test balik. Exit lah. Dia turun balik dan dia buat pullback. Tak apa, masa sebenarnya kita tahu sini dah arah berlaku. A, B dan C. Kalau kita tengok dalam perjalanan yang pendek macam ni pun akan ada zone dia. Ni zone entry. Ni 1, 2, 3. Permulaan trend. Pullback pecah.
Yang ini yang biasanya kita nak cari. Yang mana berlakunya IB, initial break, CB1 dimatikan, mati sini, pecah, dia forming CBR key masa kenaikan ni. Tak turun lah ke IB dah. Tak mari lah. Kita nak menunggu kat sini sebab kita tak faham CBR key ni, nak menunggu bawah ni. Sekarang ni market bukannya FIBO yang kawal. FIBO ni kita cuma sebagai satu tool untuk mengukur saja. Apabila pecahnya FIBO, pecahnya CB1 di level FIBO. Contoh saya cakap macam ni tengok dekat chart saya sekarang. Berlaku initial break. CB1 dipecahkan. CB1 merupakan 1, 2, 3. Datang daripada momentum putus start. Ia adalah CBR key. Dimatikan. Naik ni layak lah kita sell. Naik ni layak kita sell. Okey. Yang jadi masalah sekarang bila kita tarik FIBO. Contoh yang memecahkan CB1 di sini. Okey. Ini sampai tak FIBO? Tak sampai level FIBO lagi sikit. Di sini 423. Yang jadi masalah soalan tadi menanyakan kalaulah kata market pergi lagi bawah pada 423 ni kan. Market pergi lagi ke bawah pada 423 ni, apa kita nak buat? Kita terus pandang kalau dah kata market kata 423 berada di sinilah. Okey, katakanlah dia duduk macam ni lah, pecah bawah. Pecah dan pecah dan pecah. Kita dah habis dah, kita dah extend ke echo dia pun dah tak mau juga. Dah pecah CB1, extend echo pun dia lebih juga. Bermaksud itu time frame lebih besar yang berjalan. Bukan di H4 lagi. Mungkin di daily. So tengok CB1 di daily di mana ataupun di daily tu dominant pecah ke ataupun CB1 pecah ke, tariklah dia pula guna. Okey, upkan time frame. Kita tak benarkan di dalam H4 ni kita tukar. Oh, candle yang pecah CB1 yang ni, kita tukar candle bawah ni lah, sedap sikit. Tak boleh. Upkan time frame. Kalau sekarang kita duduk di H1, pergi ke duduk di H4, kita pergi kepada D1. D1 ada level FIBO dia sendiri. Contoh ni D1. Di sini. Berlakunya dominant break. Kita pun tariklah FIBO. Pecah. Kita tahu pecah sini nak pergi bawah. Pecah sini nak pergi bawah lagi. Pecah bawah lagi. Pecah bawah, lepas tu buat pattern. Buat pattern untuk naik. Ni buat pattern ni. Daily dah pecah CB1 untuk naik. Ni entry level 3 datang. H4. Okay. Ni kalau kita tengok di daily pecah CB1 turun bagi entry dia naik. Okey. Tak ada masalah. Cuma kita nak faham, dia berada sekarang ni berada di level FIBO. Ini yang kita nak cari. Pattern di sini yang kita nak cari. Di daily. Tapi kalau kita duduk di H4, pada zone ni di H4, mungkin dia habis kat sini saja. Ataupun mungkin habis sini saja. Lepas tu dia pergi lagi. Ini yang saya kata daily yang bergerak. Boleh, boleh. Cumanya kalau pair-pair yang macam yang ganas lah, macam ataupun DAT ataupun Japanese Yen, GJ lah biasa orang pakai kan. Ataupun dekat komoditi ke. Biasanya kita jangan, bila berada di CBR zone, bila berada di CBR zone, saya ambil contoh CBR key dia contoh macam ni, dia tak boleh mark di body. Jangan marking body macam ni. Untuk pair-pair yang di tempat lain. Pair yang bergerak laju, kita tak boleh mark macam ni. Kita kena marking dia body paling bawah ke shadow dia. Ini zone untuk cari entry. Okay. So berlaku punya 15 minit punya pattern ABC di dalam zone ni dan melakukan pattern untuk pullback. Okay. Boleh faham tak? Nak nak trade di pair mana, di platform mana, di pentas mana tak ada masalah. CBR zone sama. Sebab apa? Konsep CBR ni sebenarnya datang daripada trader-trader besar. Saya cerita sikit Contoh macam ini. Apabila seller menguasai market, tiba-tiba buyer datang. Buyer datang dan datang seller henjut lagi besar, matilah dia.
Dan dia terus menguasai market dan menguasai market dan menguasai market sehinggalah datangnya buyer. Apabila datang buyer ni, seller semua dia akan bercita-cita untuk re-entry di sini. Tambah lagi position. Naik ni nak tambah position lah ni. Seller nak tambah position. Sini bila 1, 2, 3 pullback pecah, zone di atas ni seller akan tambah position. Seller akan tambah sell zap turun banyak. So bila berlaku saja new low, naik saja high ni, seller akan cuba tambah position sell di sini. Tiba-tiba tempat dia nak tambah position ni dah dimatikan oleh buyer. Dah dimatikan oleh buyer. Kenapa sini turun? Kenapa ada bear selepas dimatikan? CBR ni maksudnya dia retest. 1, 2 turun kepada zone body paling bawah ataupun zone candle permulaan dimatikan ni. Zone yang mula-mula ni. Dia ini adalah seller yang push. Yang mana yang duduk dekat sini ni, yang share dekat sini, yang share dekat sini ni akan push duit, pump duit. Dia akan turun balik selepas dia pecah CB1. Sebab apa? Seller dah goyang apabila candle ni datang. Seller yang kat sini ni semua dah goyang apabila candle ni datang sebab market, buyer dah nak menguasai market. So seller mana ada duit yang apa, dia akan tapau balik kat sini untuk turunkan. Di zone initial break ni akan menjadi satu zone decision point. Seller akan keluar dia punya market daripada all market dia ni, sell di sini, dia akan keluar dari zone initial break. Buyer yang kat sini ni masuk akan pump duit tambah. So inilah berlaku di zone IB kita ni merupakan zone decision point. Okey, boleh faham tak? Buyer dengan seller buat decision di sini. Mana seller yang tambah duit kat sini, tambah duit kat sini, tambah duit kat sini akan keluar di zone ni apabila buyer dah start masuk market, memecahkan seller punya zone. Sebenarnya CBR ni kita founding dia 2011. Pada masa 2011 kita cuma pakai candle CB1 saja. CB1 pecah. Tapi ada kalanya apabila CB1 pecah fail. Itu yang datangnya entry lain tu. So study kaji balik dan konsep dia akan jadi sama, buyer dengan seller. Sebab apa? Di zone initial break ni buyer dengan seller buat decision. Yang itu kita nak tumpang orang.